Okey, video kali ni aku nak kongsi dengan korang dekat luar sana. Okey, bagi peminat-peminat akuatik, cacing sutera. Cacing sutera ni kalau katakan dekat kedai akuarium ataupun dekat mana-mana kedai akuatik ni yang menjual produk cacing sutera ni, tak kira lah, ada dalam pelbagai bentuk dan pelbagai saiz. Dan aku sendiri pun pernah guna dulu yang telah disejuk bekukan. Okey, macam frozen tu aku ada guna. Tapi sekarang ni aku nak kongsi dengan korang cara aku DIY cacing sutera ni dekat rumah. Okey, aku boleh keluarkan sedikit cacing sutera ni. Okey, aku boleh kongsikan dengan korang dan korang boleh nilaikan apa yang aku buat ni sama ada okey atau tak okey. Okey, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Tapi sebelum tu korang kena tengok video ni dulu. Apa yang aku buat. Dan inilah cacing sutera yang aku keluarkan sedikit secara DIY dalam ternakan secara kecil-kecilan dekat rumah. Okey, aku boleh kongsikan dengan korang. Okey. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Lama kita tak berjumpa. Ini video yang terbaru setelah sekian lama. Dalam lebih kurang hampir 3 bulan. Seingat aku tak upload video. Okey, hari ni aku nak kongsikan dengan korang cara untuk menghasilkan cacing sutera daripada kolam induk tilapia aku di hadapan ni. Okey, ini adalah kolam induk aku yang paling utama lah. Kolam induk ikan tilapia. Okey, aku nak tunjukkan bagaimana aku menghasilkan daripada kolam ni untuk mendapatkan cacing sutera. Okey, bagaimana? Okey, nampak macam excited sikit aku nak cerita dekat korang. Sebab benda ni masih baru lagi dan aku DIY sendiri untuk mengeluarkan cacing sutera daripada kolam aku ni lah. Okey, aku boleh tunjukkan dan aku kongsikan dengan korang semua. Okey, jom aku tunjuk. Okey, sekarang ni aku nak tunjuk kepada sistem filter ni. Okey, dalam filter ni lah aku berjaya mendapatkan cacing-cacing sutera tu. Jadi ini adalah filter-filter yang aku gunakan untuk dalam ternakan secara kecil-kecilan aku yang selama ni aku buat. Okey, korang boleh rujuk balik video aku untuk mengenai sistem filter ni. Jadi filter ni adalah yang paling mudah dan ringkas lah. Ini adalah langkah yang pertama. Okey, mungkin korang tak perasan lah selama ni yang sebenarnya di dalam filter-filter korang tu sebenarnya ada cacing sutera di dalam tu dan kita boleh sulingkan. Aku menggunakan perkataan suling. Ialah untuk mendapatkan cacing sutera tu melalui proses ni lah. Proses yang aku tunjuk ni. Okey, tuangkan air di dalam satu bekas asing tu. Aku tuangkan dalam satu besen yang kuning tu untuk mendapatkan cacing sutera. Jadi proses ni memerlukan sedikit masa. Hanya beberapa minit saja. Menggunakan kaedah mendapan. Okey, ini adalah sisa-sisa yang terperangkap di dalam sistem filter kita lah yang kita buat tu. Jadi sementara tu sebenarnya kalau kata air daripada sisa-sisa yang terperangkap di dalam filter ni aku buang ataupun aku siram dekat pokok-pokok bunga. Tapi sekarang ni aku boleh manfaatkan untuk mendapatkan cacing sutera. Okey, sementara menunggu mendapan tu berlaku sepenuhnya, sementara tu kita ambil masa seketika lah untuk mendapatkan mendapan tu agar mendap keseluruhan ke dalam dasar besen kuning tu. Okey, sementara tu aku boleh buat cuci-cuci filter ni dululah agar bagi bersih untuk digunakan kembali. Bila dah filter tu bersih, okey, sekarang aku tunjuk cara aku pasang filter ni. Memang mudah filter ni. Aku nak bagi tahu dekat korang memang mudah filter ni. Terus terang aku cakap, korang buatlah macam ni.
mungkin bermanfaat untuk korang, tapi bagi aku inilah sistem yang aku gunakan selama ini dah bertahun-tahun, mungkin dah hampir 10 tahun dah aku menggunakan sistem macam ni. Cukup mudah. Tak payah, okey, kalau bahasa Kedah ni dia cakap nak kena punggah-punggah lah bahan-bahan segala macam-macam lah. Tapi sistem aku ni hanyalah sistem untuk ternakan secara kecil-kecilan. Okey, itu dah memang termaktub dah secara kecil-kecilan. Tapi kalau secara besar-besaran, mungkin boleh di-upgradekan lagi dan pelbagai-bagai sistem lagi yang boleh korang gunakan di dalam ternakan korang. Okey, sekarang jom kita tengok kepada besen kuning tadi. Okey, sekarang ni mendapan dah mula mendap sepenuhnya ke dalam dasar besen tu, dan di tepi-tepi besen tu korang dah mula nampak dah. Inilah cacing-cacing sutera dah mula timbul dekat atas permukaan tu, di tepi-tepi besen tu. Dah mula nampak dah. Tapi sekarang ni aku nak bagi tahu dekat korang, sebenarnya ini adalah bahan buangan di dalam filter aku tu selama 1 minggu. Okey, ini adalah yang 1 minggu. Sekiranya yang dalam 2 minggu, cacing-cacing sutera ni akan nampak yang lebih besar sedikit lah, yang lebih matang sedikit. Okey, inilah yang berlaku selepas setengah jam dibiarkan besen kuning tu. Okey, korang boleh nampak dah cacing-cacing sutera di tepi-tepi besen tu dah mula banyak. Dah mula timbul dekat atas dan melekat di tepi-tepi besen tu. Okey, ini adalah selepas setengah jam. Mungkin kalau boleh dibiarkan lagi, akan ada lagi banyak cacing-cacing sutera tu yang akan naik ke atas permukaan di tepi-tepi besen tu. Ini adalah mendapan yang 1 minggu. Okey, cacing sutera yang umur 1 minggu ni amat sesuai sekali lah untuk ikan-ikan yang kecil tu. Kalau korang ada akuarium yang peminat-peminat ikan kupi, ikan laga dan spesies-spesies ikan yang kecil-kecil tu di dalam akuarium korang ataupun di dalam bekas-bekas ternakan korang, ini saiz yang amat sesuai. Cacing sutera ni amat sesuai untuk ikan-ikan korang tu. Okey, kalau korang nak tuai pun dah boleh dah dalam masa 1 minggu ni untuk diberikan kepada ternakan korang. Ataupun kepada anak-anak ikan, contohnya anak-anak ikan tilapia yang berumur kecil-kecil pun 1 minggu, 2 minggu, okey, korang boleh beri juga dengan cacing-cacing sutera ni. Memang terbaik. Jadi sekarang ni besen kuning ni aku letak kat sebelah ni dululah, sementara aku nak tuai anak-anak cacing sutera ni untuk diberikan kepada anak-anak benih ikan. Jadi aku biarkan di sini dulu untuk seketika. Okey, untuk mendapan daripada filter selama 2 minggu, filter tu berjalan dan mendapan tu selama 2 minggu, akan mendapat hasil cacing sutera yang bersaiz yang macam aku tunjuk ni. Saiz dia agak besar dan lebih panjang. Macam aku katakan dulu, dalam ternakan secara kecil-kecilan ni, kita kena kreatif sedikit. Sedikit kreatif dan DIY sedikit, kita akan dapat hasilnya yang mungkin bermanfaat untuk korang di luar sana. Dan bagi aku, ini adalah yang terbaik sebab aku sendiri menggunakannya untuk memberikan kepada anak-anak benih tilapia tu yang berumur 1 bulan dan sedikit kepada anak-anak benih lobster. Okey, semoga kita jumpa lagi di lain masa, di lain video. Semoga bermanfaat apa yang aku kongsikan pada hari ini. Korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Mungkin korang punya ada idea yang lebih bagus daripada aku. Okey, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Semoga kita jumpa lagi. Aku ucapkan semoga berjaya semuanya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.